الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid Al-Kautsar dan seluruh ahli jawatan kuasa yang hadir pada pagi ini. Yang saya hormati Ashabul Fadilah, Tuan Ustaz, Tuan Imam, Tuan Haji, Puan Hajah, saudara-saudari sidang hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya kira pelajar yang hadir pada pagi ini daripada SMK Titingan. Alhamdulillah. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi yang penuh barakah ini kita dikumpulkan sekali lagi dalam suasana ibadah, dalam suasana pesta ibadah, ataupun kita namakan sebagai karnival ibadah, funfair ibadah. Walaupun di Tawau kesucian Ramadan sedikit tercemar dengan funfair di belakang fanika. Orang karnival ibadah, ada juga karnival di situ. Tapi tak apalah, itu menguji keimanan kita semua. Dan saya nak gambarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, betapa berbezanya suasana funfair tersebut dengan karnival ibadah, pesta ibadah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita nak masuk ke dalam funfair tersebut, paling-paling mesti ada yuran ataupun tiket masuk. Berapa ringgit? Berapa ringgit? Dua? RM1 ya? Yang pernah masuk dah tu? RM1. Patutlah ramai masuk. RM1 lah. Saya ingat RM5. Nak masuk funfair paling-paling RM1. Bolehlah tengok roller coaster, boleh tengok kuda terbang, boleh tengok ayunan gergasi, boleh tengok lumba-lumba kereta, belaga-belaga kereta, boleh tengok. Nak main, duit lagi. Tapi kita masuk dalam karnival ibadah, tuan-tuan, FOC, free of charge. Kita masuk dalam funfair nak menyertai pertandingan dan juga permainan yang disertakan di dalam kawasan funfair itu, charge tambah. Nak naik roller coaster, nilai lagi sendiri. Nak main apa itu 7 tin ke apa ke, dapat hadiah, ada nilai tiket dia. Tetapi kita di dalam karnival ibadah, khasnya di dalam Ramadan ini, tuan-tuan, aktiviti-aktiviti menarik yang ditawarkan, hadiah-hadiah, bonus yang Tuhan berikan, tuan-tuan, semuanya percuma dan diberikan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana stok umur masih ada,
selagi mana kita sempat untuk berada dalam tempoh Ramadan ini, rebutlah peluang yang ada di hadapan kita. Kalau fanfare itu hanya berlaku di Tawau sahaja, tetapi karnival ibadah Ramadan berlaku seluruh dunia. Daripada 10 Julai hingga 7 Ogos, hari ini hari yang ke-18, sedar tak sedar tuan-tuan, kita telah hampir-hampir meninggalkan fasa kedua Ramadan. Sedar tak sedar. Dan kita tengok mood masyarakat pun sudah berubah. Bacaan imam pun sudah berubah. Kalau di masjid-masjid biasa, surau-surau biasa, yang sebelum ini memulakan tarawih mereka dengan Alhaakumut Takatsur, dan pada rakaat kedua dengan Qul Huwallahu Ahad. Masuk saya 3 malam yang lepas telah bertukar bacaan imam. Rakaat pertama telah dimulakan dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan barulah rakaat kedua bermula dengan Alhaakumut Takatsur. Sepatutnya kadar panjang solat tarawih itu lebih panjang sikit daripada malam-malam biasa, sebab bacaan sudah bertambah. Kadar untuk menghabiskan ayat tersebut sedikit panjang berbanding dengan pembacaan Qul Huwallahu Ahad sebelum daripada ini. Pun begitu tuan-tuan, setengah-setengah masjid mencatatkan masa lagi cepat daripada fasa pertama Ramadan. Kalau sebelum daripada ini 8 rakaat berjaya ditamatkan dalam tempoh 13 minit, 18 rakaat. Rekod terbaru 12 minit. Tu setara baca Inna anzalna, setara baca Alhaakumut Takatsur. Qul Huwallahu tak baca. Bukan imam muda, tapi imam veteran. Sembahyang tak habis semua selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mood berbeza, bacaan imam berbeza, perlakuan sembahyang tarawih juga berbeza. Fasa pertama Ramadan 15 paruh masa pertama Ramadan, 15 hari pertama tiada qunut, tapi masuk fasa yang kedua kita telah mula mengangkat tangan dan mengaminkan doa qunut imam di penghujung witir. Ini mood perubahan yang berlaku. Itu mood perubahan dalam ibadah. Mood perubahan dalam deringan handset pun berbeza. Kalau dulu ringtone kita mungkin lagu-lagu dangdut, bagi yang beliau-beliau, bagi yang anak-anak muda lagu Putih-Putih Melati, ataupun lagu Yomi, ada kan? Tapi sekarang bila masuk Ramadan, dia kata bulan puasa baik Ustaz, tukarlah sikit. Tukar kepada lagu Opik. Tunggu sebentar, salatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu. Kan, tukar pada itu. Itu sebelum 15 hari pertama Ramadan. Masuk 15 hari kedua, bertukar sudah mood raya. Usahlah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bonda. Raya lah. Kan? Dulu-dulu kalau masuk pasar raya, kedai-kedai kain masih lagi malu-malu bang mau pasang lagu raya. Tapi sekarang tuan-tuan pergilah supermarket manapun, kedai kain manapun, raya sudah ada. Masuk saja 15 hari kedua, mood raya telah menguasai media. Mood raya telah menguasai masa yang berada di sekeliling kita. Inilah suasana perubahan Ramadan yang kita alami sekarang. Biarlah keadaan sekeliling yang berubah, tetapi kita sebagai tetamu-tetamu Ramadan tetap yakin dan ingat bahawa kita masih di dalam bulan Ramadan. Kita belum lagi berhari raya, kita belum lagi layak untuk berhari raya, kerana misi Ramadan masih belum selesai. Dan untuk tujuan itu,
mari kita hayati sejenak suatu ucapan daripada Ketua Pramugara Ramadan sebelum kita teruskan penerbangan Ramadan kita pada hari ini. Selamat datang ke pesawat Ramadan Air dengan nombor penerbangan 1432 Hijrah menuju ke IDTC. Sesuai dengan peraturan Al-Quran, kami ingin menyampaikan informasi penting untuk semua penumpang. Kita akan terbang dalam jangka masa 30 hari di atas permukaan dahaga dan kelaparan. Bila pakaian bintang puasa, tegakkan sadaran solat, tutupkan meja dosa di depan anda dan buka pentutup dengan amalkan takwa. Pesawat ini mempunyai 3 pintu kecemasan. Pintu pahala ada di depan anda, pintu keampunan ada di tengah dan pintu kebajikan ada di belakang anda. Di atas sebab-sebab keselamatan, diharap anda tidak mengartikan segala jenis hubungan propaganda dan segala rasa iri hati di dalamnya. Penerbangan ini dilarang asal perselisihan. Selamat menikmati penerbangan anda. Kami ucapkan mohon maaf zahir dan batin. Ya, itu ucapan Ketua Pramugara Ramadan. Bukan Malindo bukan Asia, bukan Mas. Dia adalah Ramadan dengan nombor siri penerbangan 1434H. Panjang penerbangan kita selama 30 hari di atas permukaan lapar dan juga dahaga. Mudah-mudahan kita semua selamat sampai ke destinasi dengan izin dan Tuan punya penerbangan ini, yaitulah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan, ayo kita lanjutkan bicara kita pada pagi ini, khas berhubung dengan nuzulil Quran. Dan saya nak kongsikan sedikit pada pagi ini sempena dengan peristiwa nuzul Al-Quran, peristiwa penurunan Al-Quran. Ayo kita melihat sedikit berhubung dengan keindahan kitab suci Al-Quranul Karim, khasnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran pada surah Al-Hajj, Al-Quran yang kita bicarakan sejarah penurunan ini, Al-Quran yang disebutkan oleh Imam, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Quran. Al-Quran yang mengandungi 114 buah surah ini, Al-Quran yang mengandungi lebih 6,000 ayat ini, mengutarakan pelbagai bentuk perbincangan dan juga peringatan kepada kita semua. Dan di antara ayat suci Al-Quranul Karim yang dimuatkan di dalam Al-Quran adalah ayat yang menceritakan tentang kedahsyatan, kegawatan suasana kiamat yang cukup menakutkan. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hajj. Allah Ta'ala menggambarkan tentang kedahsyatan kiamat di dalam Al-Quran. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya tatkala hari berlakunya peristiwa kiamat, kegemparan yang dahsyat itu, Allah Ta'ala akan menggoncang bumi ini dengan segoncang-goncang. Bumi kita yang bulat ini seolah-olah dipegang dengan kuasa Allah, dan Tuhan goncang bumi itu dengan sehebat-hebat. Kita ada satu botol air mineral, kita kocak botol mineral itu tuan-tuan, apa jadi kepada isi kandungan air di dalam botol mineral tersebut? Bersimpang siur molekul air
Air yang di bawah naik ke atas, yang di atas turun ke bawah, buih-buih jadi. Begitulah suasana kiamat. Bumi yang kecil ini digoncang, dihempas dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan goncang yang dahsyat itu menyebabkan kullu murdi'atin amma arda'at, setiap ibu yang ketika itu masih hidup dan menyusukan anak masing-masing terkejut dengan kedahsyatan kiamat, terkejut dengan goncangnya dunia ketika itu, sehingga menyebabkan langit-langit di atas kita ini turun berkeping-keping. Bintang yang kita lihat jauh berkelip-kelip di udara angkasa sana tuan-tuan, bintang itu rupanya besar, jatuh gugur bertaburan, meranapkan bangunan-bangunan yang berada di atas bumi ketika. Laut jadi terbakar, air laut boleh keluar. Ibu yang suasana yang ketika itu sedang menyusukan anak, terlepas anak begitu, lari tinggal akan anak dia di jalanan, dia lari menyelamatkan. Walaupun dalam situasi yang lain kita digambarkan kasih ibu pada anaknya cukup tinggi. Kadang-kadang dia rumah terbakar, apapun dia tak fikir, dokumen ke apa tak fikir, anak masih dalam gelap, ibu tadi serbu masuk ke dalam rumah untuk selamatkan anaknya. Last kali tuan-tuan, dua-dua terperangkap di dalam kebakaran tersebut. Itu fenomena biasa yang kita lihat, kasihnya ibu, akrabnya hubungan kasih mereka. Tapi suatu hari kiamat, anak yang masih didukungnya, yang masih disusukannya, dilepaskan. Kiamat datang, tunggu apa lagi? Selamat. Wanita-wanita zati hamdin hamdah wa talaqul zati hamdin hamdah. Wanita-wanita yang penting, yang hamil, gugur kandungan dia, gugur kehamilan dia gara-gara takut dengan peristiwa ini. Wa taran nasa istara wa ma'ul bistar. Kamu melihat manusia dalam keadaan yang mabuk akibat goncang yang dahsyat itu. Manusia jadi pening, manusia jadi pusing, berjalan seperti mana orang mabuk, tapi tak minum alkohol pun, tak minum arak pun, tapi langkahan itu macam orang mabuk. Tonton bayang dahsyatnya keadaan itu. Tapi manusia tidak memikirkan persoalan tentang kedahsyatan kiamat itu. Walaupun begitu banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang suasana hari kiamat, tapi bila director filem 2012, pengarah filem 2012 buat satu filem tajuk dia 2012, menceritakan tentang Yellowstone, menceritakan tentang suasana kiamat yang diramalkan pada 20 hari bulan 12 tahun 2012, 21 bulan 12 tahun 2012. Semua tengok kaca TV pada waktu itu, semua kata, "Woi, begini ke kiamat." Digambarkan dalam filem tersebut. Sedangkan director filem itu mengambil idea menceritakan tentang suasana kiamat ini tuan-tuan. Dia cedok gambaran-gambaran itu diambil daripada Al-Quran. Cuma dia persembahkan dalam bentuk yang lebih kreatif, dalam bentuk filem. Tapi suasana tsunami itu, suasana Yellowstone yang meletup dan meletus itu, lahar gunung berapi yang membakar bumi saat itu, semua itu diambil daripada Al-Quran. Dia lebih percaya kepada konten Al-Quran, cuma dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bila ditunjukkan filem tersebut, barulah nampak begini keadaan kiamat. Sedahsyat-dahsyat gambaran yang ditunjukkan itu pun tuan-tuan masih belum menyamai peristiwa sebenar pada hari berikut. Inilah suasana kedahsyatan, sedikit gambaran bagaimana takutnya manusia ketika hari kiamat tersebut, tuan-tuan. Walaupun begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, suasana yang lagi dahsyat adalah ketika semua manusia telah dimatikan. Apabila tiupan sangkakala yang kedua itu bertiup, semua makhluk Allah yang bernyawa dimatikan oleh Allah.
sehingga yang tinggal adalah malaikat maut dan juga Allah Subhanahu wa taala. Hingga Tuhan tanya kepada malakul maut, siapa yang masih hidup sekarang ini wahai malakul maut? Malakul maut bilang, aku dan juga kamu ya Allah. Akhirnya Allah Taala cabut nyawa Israel, malakul maut, dan tinggallah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang hidup dan terus berkuasa di saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala hidupkan kita semua di padang mahsyar dalam keadaan uratan, dalam keadaan sudah tidak berpakaian, dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan bogil semua. Yang lelaki tumbuh balik kulit kemaluan yang telah dikhatankan sebelum daripada itu. Tapi pada masa itu tidak ada lagi mata-mata nakal yang sibuk mengintip dan sekodeng kawan-kawan. Sebab ada yang jahat kata, Ustaz masih boleh tengok-tengok kabar itu. Itu berfikiran. Sebab dia dengar lelaki perempuan semua tak berpakaian, dia kata boleh sempat tengok lagi ke yang perempuan, yang lelaki tengok kawan. Ulama kata Nabi sebut tiada. Fikiran pada masa itu bukan berfikir yang itu. Fikiran pada masa itu memikirkan tentang nasib kita ini apa macam. Adakah akan masuk di kampung syurga ataupun akan masuk di perkampungan neraka? Itu ya. Tak ada lagi perkampungan lain. Tiada lagi tempat lain melainkan dua tempat ini sahaja tuan-tuan. Yang kesemua ini makin menakutkan kita daripada kegemparan kita. Sudahlah dikumpulkan di padang mahsyar, makin menambah ketakutan manusia di saat itu ialah sewaktu Nabi SAW menggambarkan proses pengadilan dan penghisaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita. Kiamat tu takut dah. Duduk di padang mahsyar tu lagi takut. Sebab ending kepada kiamat ada mati. Bila mati, finish semua kesakitan sebelum daripada itu. Tapi bila dah dibangkitkan, duduk di padang mahsyar, sudah tidak ada lagi kematian yang berikut. Hidup tu hidup selama-lamanya. Maka yang paling menakutkan ketika di padang mahsyar, Nabi pernah gambarkan kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahukah siapa yang muflis ini? Siapa yang bankruptsi ini? Kamu tahukah wahai sahabat? Sahabat bagi respon berdasarkan ilmu dan pengetahuan mereka. Al-muflisu fina ya Rasulullah la dirhamalahu wa la mata'. Orang muflis di kalangan kami ni ya Rasulullah, mereka yang tiada wang dirhamnya, juga tiada harta benda. Dia dahlah duit tiada, harta pun tiada, aset tiada, rumah tak ada, kereta tak ada, semua dah dilelang oleh bank ataupun perbendaharaan negara sebab dia menanggung keberhutangan yang besar. Dia diisytiharkan muflis sebab banyak hutang tapi tak boleh nak bayar hutang. Inilah orang muflis di dunia, yang walaupun kalau dulu orang cukup takut dengan istilah muflis ini, tapi sekarang kita lihat ramai juga di kalangan tokoh-tokoh korporat, tak kira di Tawau ataupun di mana-mana tempat, yang sanggup isytihar diri dia muflis supaya tidak dibubut oleh LHDN, supaya tidak perlu membayar cukai. Dia sengaja dalam rekod bagi dia muflis atas dunia, tapi sumber kekayaan dia apa semua dia arihkan pada isteri, pada anak-anak dan juga pada penama-penama lain. Bisnes tetap jalan seperti biasa. Ada yang sanggup berbuat demikian sebab bagi dia tiada susahnya jadi muflis di dunia. Nabi bagi respons kepada jawapan sahabat tadi. Nabi kata, al-muflisu min ummati, orang yang muflis di kalangan umatku pada hari akhirat nanti. Rupanya Nabi memberikan satu tafsiran yang lebih jauh daripada pengertian biasa. Rupa-rupanya muflis ni tuan-tuan bukan setakat di dunia, tapi menjangkau ke alam akhirat. Yang muflis di hari akhirat ialah mereka yang ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah.
dia pergi ke padang mahsyar dengan timbunan pahala sembahyang, pergi dengan himpunan pahala puasa, pergi dengan himpunan pahala zakat, sedekah jariah, baca Quran, buat baik dengan jiran, buat baik sesama saudara. Banyak kebajikan yang dia bawa, bertimbun-timbun, berkarung-karung pahala dia di hadapan Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Tapi yang cukup menakutkan, orang ini terlibat dengan dosa sesama manusia. Buat baik dia buat, ibadah dia lakukan, dalam masa yang sama dia tidak jaga hubungan baik sesama manusia. Wa qad syatama hadha, dia mengumpat orang ini. Wa qazafa hadha, dia tuduh orang ini buat jahat. Wa safaka dami hadha, dia tumpahkan darah seseorang. Wa daraba hadha, dia pukul, dia cederakan orang. Pendek kata, dia buat jahat dengan orang. Dia tidak menjaga tangan, tidak jaga lidah, tidak jaga kaki dia daripada menyakiti manusia. Dia tidak menjadi Muslim yang sebenar. Kerana Rasulullah SAW sebut, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang hakiki, yang sebenar, dia berjaya memelihara orang Islam yang lain daripada kejahatan lidahnya dan juga kejahatan tangan. Dia sembahyang cantik depan Allah, ibadah banyak dilakukan kepada Allah, qiyamul lail dan sebagainya, tapi sayangnya lidah dia jelek, mulut dia busuk, sibuk memperkatakan tentang keburukan orang. Maka apa jadi kepada orang yang macam ni? Suatu himpunan amalan dia banyak dah, seolah-olah dah selangkah kaki dah ke syurga. Sewaktu dia nak melangkah pergi, tiba-tiba ada komplain daripada mangsa-mangsa kejahatan lidah dia. Ya Allah, aku tak redha dia ni masuk ke syurga. Ingat tuan-tuan, kita belum beres lagi. Kalau ada orang komplain, Tuhan akan adili komplain tersebut. Apa masalah kamu? Ya Allah, sewaktu di dunia dulu dia sering follow aku. Mentang-mentang aku pendek, balik-balik dia pendeknya, hai pendek sini kau. Kutubnya kita. Mentang-mentang kita hitam, dipanggilnya jelek. Mentang-mentang kita ni gendut, dipanggilnya kita sembarang-sembarang. Atas dunia kita seronok gelarkan orang, atas dunia kita seronok kutuk orang sebab orang tak balas. Atas dunia senang kita sebut orang macam-macam. Kalau dia maafkan kita atas dunia, alhamdulillah. Tapi kalau dia simpan rasa tak senang hati sama kita, bawa sampai ke alam akhirat, tuan-tuan, apa macam? Maka keadilan Allah di saat itu, Allah Ta'ala ambil pahala kebaikan, sembahyang kita, zakat kita, baca Quran kita, Tuhan bagi kepada mangsa-mangsa ini. Nah, ambil. Datang orang yang kedua pula, bagi tahu pula, ya Allah, dulu ni dia ni kaki buli. Mentang-mentang dia belajar silat, ditumbuk leher pun, ya, ambil pahala pula bagi. Semua datang untuk mengomplain depan Allah, Tuhan bagi pahala kita, ambil. Last sekali tuan-tuan, pahala yang menimbun itu makin kurang, sampai ada orang yang habis pahala dia. Tapi hutang dosa masih belum beres sesama manusia yang lain. Dia buat ibadah, tapi dalam masa yang sama menyakiti dan menzalimi jiwa manusia yang lain. Kita tak tahu ni hati orang dengan kita ni, tuan-tuan. Ada yang bacat sama kita, ada yang pegal sama kita. Kita tak tahu ni, takut-takut dia ungkit depan Allah. Macam mana? Akhirnya Allah Ta'ala akan ambil pahala ni bagi pada dia. Habis pahala, masih lagi berbaris menunggu, menuntut depan Tuhan. Apa Tuhan buat? Allah Ta'ala ambil, akhaza min khatayahum fataraha alaih. Allah Ta'ala ambil dosa dia, bubuh pula, topak pula pada kandungan kesalahan kita. Apa jadi pada dosa kita, tuan-tuan? Makin bertambah-tambah. Disebabkan salah orang tadi, dosa dia itu topak tambah pada akaun dosa kita pula. Pahala kita dah habis, tambah dosa pula. Akhirnya thumma yatrahu finnar. Orang tadi yang pergi dengan amalan kebaikan, akhirnya diumban balik ke dalam neraka Allah wal
Inilah orang muflis yang paling takut sewaktu di hari kiamat. Kiamat tu takut dah, suasana pengadilan hari kiamat tu lagi menakutkan manusia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Akhirnya Nabi sebut dalam sepotong hadis kursi tentang suatu kelebihan, khasnya kelebihan Ramadan. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, likulli amalin kaffaratun was-shawmu li wa ana ajzi bih. Bagi setiap amalan akan menjadi kafar, akan menjadi penghapus kepada dosa-dosa kita. Jangan kita ingat pahala sembahyang kita itu milik kita sepenuhnya, tidak. Jangan kita ingat pahala baca Quran itu kita akan dapat semua nanti, belum tentu. Jangan kita ingat pahala sedekah yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini akan jadi milik sempurna kita, belum tentu, tuan-tuan. Sebab semuanya nanti akan jadi kafarah, akan cover balik dosa-dosa yang pernah kita buat. Tetapi satu saja yang terselamat, satu pahala saja yang terselamat kukuh dalam simpanan perbendaharaan Allah. Was-shawmu li wa ana ajzi bih. Puasalah untukku dan akulah yang akan membalas puasa ini. Dalam hadis yang kedua riwayat Imam Ahmad dan juga Abi Daud At-Tayalisi, likullul amali kaffaratun illa shawm, as-shawmu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan baginya kafarah, penghapus dosa bagi tuannya, melainkan ibadah puasa. Puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalas. Dua hadis ini disebutkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah mengiktiraf dua hadis ini. Dia bilang inilah hadis-hadis terbaik yang menceritakan tentang kelebihan Ramadan, bulan yang kita berada sekarang. Bukan dia menafikan tentang pintu Ar-Rayyan, bukan dia menafikan tentang mulut berbau harum seperti miski, bukan dia menafikan malaikat menghias syurga, bukan dia nafikan wasufidati syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu, tidak. Tapi dalam banyak-banyak hadis yang cerita tentang kelebihan Ramadan, inilah hadis yang paling best. Sebab menggambarkan satu-satunya penyelamat manusia di hari akhirat nanti, yang akan jadi pelampung penyelamat kita suatu hampir-hampir karam, tenggelam di dalam hari kiamat itu. Yang menjadi penyelamat adalah ibadah puasa yang kita lakukan. Di saat kita hampir nak karam dah, tuan-tuan, yang akan menyelamatkan kita adalah puasa. Sebab puasa Tuhan simpan eksklusif. Puasa milik Allah, pahala ibadah lain Tuhan bagi. Yang terselamat dalam khazanah perbendaharaan Allah adalah puasa kita saja, tuan-tuan. Langsung tidak terusik. Kerana Tuhan bilang fa innahu li, kerana puasa itu untukku. Bukan untuk hamba, tapi untuk Tuhan. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan ganjaran yang setimpaan dengan orang yang berpuasa. Kalau kita berpuasa dengan penuh kesabaran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan terhadap orang yang bersabar ini dengan kadar pahala yang berlipat kali ganda, tanpa hisab, tanpa ada had sempadan. Tuhan simpan. Dan dalam saat itu, andai kata cantiknya ibadah puasa kita, Allah Ta'ala akan menanggung saki-baki hutang tersebut. Hutang-hutang dosa dan kezaliman itu Allah Ta'ala akan clearkan begitu sahaja. Hadis ini memberikan sedikit nafas kelegaan, sedikit berita gembira kepada kita, tuan-tuan. Kita masih lagi ada penyelamat yang akan menjaga kita sewaktu di alam akhir. Gambaran dia, tuan-tuan, kita ini naik satu kapal mewah. Kita tengok cerita Titanic, bukan? Kapal yang hebat, yang agung di zaman dia ketika itu. Orang lain kapal kayu, dia kapal besi.
yang gagah, yang cukup hebat dan moden ketika itu. Buat satu pelayaran di musim sejuk. Kapal itu berlapis-lapis, kita tengok dalam filem, bertingkat-tingkat tinggi. Ada dek untuk orang kaya, ada untuk orang pertengahan, ada untuk orang kasta bawahan. Bawah sekali geng-geng pekerja kapal. Pada bahagian dek yang mewah, tingkat untuk orang-orang kaya dihiasi dengan pinggan-pinggan mangkuk. Untuk kafe dia, untuk kantin dia, pinggan-pinggan mangkuk vintage, corak bunga ros dan juga purple lagi. Camca sudu yang dia pakai, sudu-sudu yang mahal. Set dewan tari menari lengkap dengan kayu-kayu yang bermutu tinggi, dengan saduran cat yang mahal. Hebat kapal tersebut, siap dengan penggesek biola lagi. Tingkat itu ada bahagian kargo dengan kereta, dengan itu, dengan ini. Tapi tuan-tuan, apa jadi kepada penumpang kapal tersebut bila dilanggar iceberg, bila kapal telah diisytiharkan akan karam? Apa jadi kepada penumpang kapal itu? Adakah dia sibuk kutip piring? Piring mahal ni kutip-kutip kan? Adakah dia sibuk kutip camca? Dibilang bikin apa ni, bikin berat. Adakah dia sibuk larikan kereta yang ada di atas bahagian stor penyimpanan? Adakah yang dia kutip makanan yang sedap-sedap? Tiada, tuan-tuan. Yang dia sibuk cari ketika itu ialah pelampung penyelamat, bot penyelamat dan pelampung keselamatan. Malangnya bekalan itu amat terhad dan sedikit di atas kapal Titanic ketika itu. Kita tengok dalam filem tersebut, filem yang paling basah dalam dunia sebab terendam dalam air, kan? Apa jadi kepada penumpang kapal? Dia tak fikir yang lain. Yang dia fikir, kami nak selamat. Tak perlulah benda-benda mewah, benda-benda kaya ini. Yang penting ketika itu kami nak selamat. Maka di saat itulah pentingnya pelampung penyelamat kepada kita. Dan begitulah gambaran manusia di padang mahsyar. Kita hampir-hampir tenggelam, tuan-tuan. Hampir-hampir tenggelam. Lemas kita disebabkan tuntutan sana, tuntutan sini, menyangkut dengan sana, menyangkut dengan orang sini. Tapi yang akan menyelamatkan kita itu adalah pelampung puasa. Persoalan dia, tuan-tuan, adakah pelampung puasa kita ini benar-benar selamat ataupun bermanfaat? Ataupun takut-takut pelampung kita bocor pula, tuan-tuan. Bawa pelampung bukan main, pergi berkelah di Batu Payung. Sampai di sana tiup pom tiup, kenapa nak pandai kembung ini? Rupanya bocor. Ada pelampung tapi bocor. Apalah pun frasnya, kecewanya anak-anak ini tak boleh nak mandi-manda di laut sebab pelampung bocor. Bapak dia kata bapak tak sanggup. Last kali duduk ni biji air saja. Begitulah kita. Kalau jangan setakat kita merasa cukup dengan puasa kita ini, tak cukup. So puasa yang bagaimana yang boleh menjadi pelampung ini? Puasa yang memenuhi apa yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan kalau boleh tuan-tuan kenang balik apa yang disebutkan oleh Ketua Pramugara Ramadan tadi, itulah bentuk puasa yang sebenar, insya-Allah, yang akan menyelamatkan kita. So kembalilah kepada Al-Quran, kerana Al-Quran akan menjamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, serta akan menambahkan keimanan kita dan mencantik molekkan nilai takwa yang ada di tubuh kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka Al-Quran yang cukup istimewa pada hari ini memberikan berbagai bentuk mukjizat, bentuk keistimewaan, perkara-perkara yang menarik untuk kita lihat dan kita hayati. Jangan kita fikir Al-Quran ini hanya satu kitab yang membincangkan tentang hukum hakam. Tidak. Al-Quran bukan sekadar bercerita tentang hukum halal haram, hukum harus, hukum makruh. Tidak, bukan sekadar itu. Hanya sebahagian kecil daripada ayat Quran yang memuatkan hal-hal yang sedemikian. Al-Quran lebih daripada itu mengungkapkan tentang fakta-fakta sejarah. Al-Quran menceritakan tentang fakta-fakta geografi. Al-Quran menceritakan tentang fenomena sains.
Al-Quran cerita tentang bagaimana kita nak manage kehidupan seharian. Al-Quran juga tidak lekang daripada membicarakan mukjizatnya dari sudut bahasa. Cuma saya nak plotkan pada pagi ini beberapa poin berkaitan dengan sejarah. Kita pergi pada geografi lah, jam 6. Saya nak gambarkan tentang istimewanya Quran yang kita baca, yang kita hayati bacaan imam setiap malam itu. Kita tadarus lagi, kita sambut lagi peristiwa penurunannya pada hari. Antara ayat Quran yang menarik untuk kita lihat mukjizatnya dari sudut geografi. Quran mengajar geografi kepada kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Dead Sea ataupun laut mati, Al-Bahrul Mayyit, dalam surah Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim, telah dikalahkan tentera Rom pada titik terendah di atas permukaan bumi. Ini tafsiran moden. Fi adnal ardi, pada titik terendah pada permukaan bumi. Walaupun di zaman dulu tafsiran adna itu pada tafsiran yang pelbagai. Ada yang menafsirkan adnal ardi, bumi yang paling dekat, kan? Tapi tafsiran yang mutakhir menyatakan adnal ardi, tempat yang paling rendah di atas permukaan bumi. Tapi sekitar 14 kurun sebelum daripada ini, manusia masih belum dapat menangkap maksud yang tersirat di sebalik adnal ardi. Hinggalah pada akhir kurun ke-20, pakar-pakar geografi menemukan satu fakta. Rupa-rupanya tuan-tuan, titik yang paling rendah atas muka bumi ini, koordinat yang paling rendah daripada paras laut adalah Laut Mati yang terletak bersempadan dengan Syria, dengan Palestin dan juga dengan Jordan. Kalau kita tengok peta, ini permukaan laut, kemudian ada kawasan lembah padang pasir dan sebagainya. Laut Mati ni turun lagi 400 meter ke bawah, baru berjumpa Laut Mati di sini. Laut di sini 400 meter turun bawah, baru ada kawasan yang dinamakan sebagai Dead Sea ataupun Laut Mati, bersempadan dengan Jordan, dengan Palestin dan juga dengan Israel. Tiga-tiga negara ini mendakwa sebahagian daripada Laut Mati itu adalah daripada negara mereka. Luas Laut Mati ini tuan-tuan sekitar 60 km luasnya. Dan pada tahun 2008 orang pernah kaji, dia turun ke bawah itu 365 meter. Tahun 2009 ukur lagi, makin turun ke bawah 411. Wallahu a'lam, fakta yang terkini. Untuk tahun 2013 saya tak sempat dapatkan. Akhirnya inilah kedudukan Laut Mati yang berada di bawah permukaan laut. Kenapa jadi keadaan yang demikian? Apakah rahsia yang tersirat di sebalik Laut Mati yang Allah Ta'ala kekalkan sampai sekarang? Dia adalah tasik yang orang bilang laut sebab dia terlampau masin. Masin ni kadar ketumpatan garam, ya, kadar ketumpatan garam 300 gram garam per 1 kilo air. Masin betul, sampai binatang pun tak boleh hidup. Ikan kerapu tu pakai buta begitu ya dalam. Walaupun mata dia kalis air asin, tapi masuk dalam Laut Mati buta begitu. Ikan kerapu. Apatah lagi rumpai-rumpai laut, tumbuhan pun tiada. Tuan-tuan nak mengharapkan kolagen rumpai laut berada di Laut Mati, minta maaf, hanya perairan sempurna saja boleh. Tiada hidupan yang boleh bertahan dengan tahap masin yang begitu. Power tak power masin dia, tuan-tuan ikat tangan, ikat kaki, campak orang di laut tu, dia takkan tenggelam. Terkodek-kodek terapung begitu saja. Masinnya Laut Mati. Sampai manusia tak boleh nak tenggelam.
walaupun pada kedalaman 40 meter, dalamnya 40 meter, tapi manusia bisa terapung di udara. Sehingga kita boleh tengok air dia tidak seperti air laut biasa. Airnya melekit dan berminyak. Ya. Inilah kawasan yang saya kata, dia setara nak sampai kepada kawasan perairan itu, kita terpaksa turun lembah ini sekitar 400 meter ke bawah baru berjumpa dengan air tersebut. Masin ni sampai garam berada di pinggiran pantai. Masin ni sampai tahap keadaan pantainya tidak sama seperti mana pantai-pantai yang ada di dunia lain. Garam ni sampai boleh melekat di pokok kayu yang berada di situ, yang berada di pantai tersebut. Rumput dia dalam macam tu ya, bentuk rumput. Inilah kadar kemasinan yang cukup masin di atas permukaan. Kenapa Allah Ta'ala kekalkan benda ini? Sekarang ni barulah pakar geologi kata memang betul. Memang betul kawasan itu berada pada titik terendah bumi. Allah Ta'ala dah sebut sewaktu Al-Quran diturunkan, fi adnal ardi, Tuhan dah report dah bagi tahu sudah. Tempat kekalahan tentera Rom ini, rupanya berlaku satu pertempuran, peperangan antara Rom dan juga Parsi. Mereka bertarung, mereka fight, battle field dia tuan-tuan adalah di kawasan ini. Dan di saat itu tentera Rom yang merupakan kuasa besar dunia ketika itu akhirnya dikalahkan. Allah Ta'ala rakam sejarah itu dalam Quran. Barulah sekarang orang temukan fakta kenapa bumi ini merupakan bumi yang terendah. Rupa-rupanya sejarah kota Sodom ini tuan-tuan, kawasan Al-Bahrul Mayit ini signifikan dengan sejarah kaum Nabi Lut alaihissalam. Kota ini, kawasan yang seluas 60 km ini, dulunya adalah sebuah kota yang bernama kota Sodom. Kota Sodom, Sad Alif dan Waw Mim, Sodom. Kota itu dihuni oleh Nabi Allah Lut yang mengajarkan Islam kepada masyarakat di sana. Malangnya tuan-tuan, pengikut Sodom ini tidak mengikut ajaran Nabi Lut, tapi mereka memilih hidup secara seks bebas dan rambang. Lelaki pilih lelaki sebagai pasangan, betina perempuan cari perempuan. Gaya hidup gay dan lesbian berleluasa di sana. Sampai Nabi pun dia mau try. Bila Nabi dia nak try, akhirnya Nabi pun kata minta ampun lah, tak boleh tahan dan nasihat tak makan, degilnya masyarakat itu. Akhirnya Allah Ta'ala bagi isyarat, hantar malaikat yang merupakan diri sebagai seorang lelaki untuk maklumkan kepada Nabi Lut, Lut, esok kau tinggalkan kota Sodom. Sebab Allah Ta'ala akan lakukan perhitungan terakhir untuk penduduk kota yang tak reti bahasa. Anak muda kita dia bukan tahu apa itu. Saya masih ingat dulu, ada baju hitam, tulis di belakang ini, King of Sodom. Pernah tengok baju itu? Saya ingat yang sebaya umur saya pernah tengok. Sekitar 30 tahun lepas, 20 tahun lepas, terbiasa ke bandar, tengok satu baju hitam tulis King of Sodom. Dia bukan tahu tu King of Sodom tu apa. King of Sodom inilah kaum yang dilaknat oleh Allah, yang dimusnahkan tempat dia, yang Tuhan kekalkan sampai hari ini. Geng yang main belakang, Sodomites, yang mengamalkan liwat, yang mengamalkan hidup homoseks. Tuhan laknat orang ini. Sampai Tuhan arahkan kepada malaikatnya untuk cungkil bumi itu, untuk korek bumi itu, angkat setinggi-tingginya dan dihempas balik ke tempat itu. Sebab itulah jadi terturun ke bawah. Tuan-tuan, kita ada cangkul, kita pergi satu tanah dengan sekuat kudrat kita, kita hempas mata cangkul itu ke tanah, apa jadi pada tanah? Terbongkar tanah itu. Kita angkat mata cangkul, tanah yang di bawah sudah naik di atas, tanah yang di permukaan tadi terturun ke bawah, tertanam ke bawah sudah. Begitulah jadinya pada kota Sodom. Berlubang dalam kedalaman begitu, makin terturun ke bawah. Sayap malaikat bayang korek, bukan backhook, bukan kis biasa-biasa. Sayap malaikat yang cukup hebat kekuatan.
Sebab itu pakar geologi pergi kaji batu batan yang berada di kawasan itu. Dia bilang batu ni jenis batu yang sepatutnya duduk ratusan meter dalam tanah. Apa hal duduk di permukaan ni? Orang kaji batu dia tahulah batu yang pada permukaan, batu yang pada 10 meter dalam tanah, batu yang 200 meter. Dia kata dia tahu. Tapi batu yang duduk di luar ini jenis batu yang patut duduk dalam bumi, ratus meter dalam bumi, tapi duduk di atas. Dan kita boleh faham secara logiknya, itulah peristiwa dahsyat yang berlaku. Sengaja Tuhan nak rakamkan peristiwa ini untuk ingatan kita bersama, supaya tidak mengamalkan gaya hidup yang jauh daripada sinaran Al-Quran. Jangan mengamalkan perkara-perkara yang sedemikian. Tentunya dimuliakan Allah. Masalah dia, orang kita pergi ke sana pergi untuk bersukaria. Tempat yang Tuhan murka ni bukan boleh pergi berhappy-happy, bermandi mana. Tapi orang kita pergi jadi adik-beradik orang minyak sudah di sana. Pergi lumurkan muka badan ni dengan lumpur dia, sebab lumpur dia berminyak dan dikatakan kaya dengan khasiat mineral, mampu untuk mencantikkan tubuh dan kulit. Kalah produk kartun. Kalah kan, kartun seorang saja jual produk ada di sini. Orang pergi sampai ke Jordan sana untuk pergi sengaja kasih lumur hitam untuk air. Saya pernah bertanya dengan pakar sains tentang fenomena ini, betulkah tempat itu lumpur-lumpur di sana boleh mencantikkan kulit? Mereka bilang ya. Tapi pandangan daripada para ulama, bila kita pergi pada tempat-tempat yang Tuhan murka ini, boleh pergi dengan syarat bukan untuk berhibur, bukan untuk bersuka-suka, pergi untuk mengambil pengiktibaran. Tapi kalau sudah mandi, berkuah lentang, gaya bebas, kuah kupu-kupu, tu tuan-tuan ambil iktibar apa? Siap bergambar lagi, ambil ni lagi. Ada siap tapau air dalam botol mineral buat balik ke Malaysia. Kononnya air itu ada khasiat yang tersendiri. Allah. Kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, makruh mengambil air daripada kawasan-kawasan yang Tuhan pernah tunjuk muka dia di tempat tersebut. Tapi orang kita pergi tapau air dalam botol mineral lagi, buat balik. Kononnya jadi ubat. Allah. Boleh baca surat Kabar dalam keadaan tak tenggelam. Tuhan tunjuk kebenaran ayat surah Ar-Rum kepada kita semua. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita juga nak kongsikan sikit yang terakhir, boleh tuan? Ada kerja bagi. Saya cikgu cuti. Dalam kehidupan seharian, Allah Ta'ala pernah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 70, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Elakkanlah diri kamu, hindarkanlah diri kamu daripada bersama-sama dengan golongan yang menjadikan agama mereka sebagai permainan. Hindarkan diri kamu daripada bersama-sama dengan orang yang menjadikan agama sebagai bahan sendaan, sebagai bahan gelak ketawa. Elakkan diri kamu daripada menjadi golongan yang ditipu oleh kehidupan dunia serta membelakangkan kepentingan akhirat. Dalam ayat surah Al-An'am ayat 70 ini tuan-tuan, Al-Imam Rashid Ridha dalam kitabnya Tafsir Al-Manar menyatakan 3 golongan tersebut sebagai satu peringatan akhir untuk kita semua pada pagi ini. Dalam hidup kita ini, kita akan berjumpa dengan ketiga-tiga golongan ini, yang dia jadikan agama, perintah Allah ni sebagai benda main. Dia jadikan perintah agama sebagai benda untuk dilalaikan daripada tanggungjawab tersebut.
bahkan dilakukan senda gurau terhadap perintah agama itu. Bahkan yang lebih dahsyat, tertipu dengan kehidupan dunia sampai kita membelakangkan kepentingan akhir. Tuhan suruh kita kalau jumpa golongan manusia yang sebegini, wazaril ladzi, elakkan diri daripada bersama-sama dengan mereka. Jangan sampai kita pula masuk dalam kelompok tersebut. Contoh gambaran mereka yang bermain-main ketika melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan ibadah. Ada yang mungkin sebagian dah tengok, cuma saya nak gambarkan bentuk mempermainkan agama yang boleh kita jadikan pengiktibaran untuk kita semua. Masyarakat Arab terkenal sebagai masyarakat yang jaga sembahyang dia. Tak kira di mana tuan-tuan, padang pasir ke, tengah panas ke, tiada sejadah ke, tiada kapet ke, aircon ke, dia on sembahyang. Ini di padang pasir. Di masalah ada syaitan 2 ekor di belakang. Apa jadi pada imam dia? Marah apa imam? Aku imam pun, tapi kalau kau buat begitu, pegang juga dia. Ya. Main-main ketika sembahyang. Tak apalah di padang pasir dia boleh buat begitu. Kalau di Thailand dia buat juga, tak tahulah imam kita jatuh ke bawah. Zaman sekarang budak-budak dia tak kacau, dia tak bongkar tempat imam, tapi dia pasang mercun ketika sembahyang. 2-3 tempat lah, tapi saya tak terkenal lah. Imam-imam lain yang terkenal. Tengah baca Fatihah ni, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Babilah keluar. Mungkin tuan-tuan pernah jadi makmum di masjid, terkejut bayi imam tu bukan mercun biasa-biasa, mercun yang mahal tu. Dia sengaja pergi letak dekat tempat mihrab imam tu. Oh, mercun tu tuan-tuan. Terkeluar lagu lain dah, ayat lain dah. Bila ku kenang, ku sebut gambar wajah lagi. Bukan lagu orang kan? Sampai AJK masjid berhenti sembahyang, cari ni anak siapa ni, apa punya bapak ni tak jaga anak. Bapak dia diam-diam dalam masjid, tak ngaku anak dah. Kan kau dapat nasi mula anak, kau lari. Bapak dia tak ngaku dah. Kan gila, tunggu dia pula dihantar nanti. Begitu. Itu pun bentuk permainan terhadap agama. Macam tak ada hari lain nak main mercun. Ya? Ada yang ini pun budaya terlampau cepat ketika sembahyang. Nak tahu apa yang dibubur ketika sembahyang ini? Ini durasi sembahyang 1 minit 14 saat. Tapi tuan-tuan kira berapa rakaat sembahyang yang dia buat? Apa salah dia? Apa yang dia buat? Ada kawan bilang sakit perut, baik dia Ustaz. Kalau kau sakit perut, pergi selesailah. Nak ada bersama Allah. Tiada tumanina. Baik. Sepatut rakaat kedua duduk tahiyat awal, tak apa dah sunat. Tuan-tuan tengok pos di pinggang dah. Masih maintain lagi pos itu pada rakaat yang ketiga. Allah. Betul, gugur berpos di pinggang. Ya Allah. Siapa di sini yang semayang pernah gugur pos dia? Dia ada, tuan-tuan tak boleh lawan sama halakai. Tak ada lawan. Dia semayang sampai gugur pos di pinggang.
Tu dia. Asyik. Tonton tengok dia bagi salam. Syutnya bagi salam. Asyik. Mujur nak buka pintu syurga sama tutup pintu neraka saja lagi. Tuan-tuan, mujur tak buka pintu syurga, tutup pintu neraka saja. Tupus salam begitu dah. Kalau markah 10, tuan-tuan jadi juri awal. Tuan-tuan nak bagi berapa? Ini juri awam ini, bukan profesional ni, juri awam. Kan? Saya tanya budak-budak yang darjah 1, 2, 3 pun kosong Ustaz. Budak-budak pun kosong. Sebab dia bilang tak ada tamak-ninah, kita ajar untuk semayang ada tertibnya. Tak tahu apa ini bu. Tak semayang. Barangkali yang 12 minit, 13 minit ini mungkin begitu juga. Ambal nak ketahanan kita tuan-tuan kalau di belakang jadi. Oh ya. Kan penatnya itu. Kita tu penat mengikut tu. Mengikut tu. Kalau sedekah ada yang ada asma yang pakai inhaler gas, jangan semayang belakang orang imam begini. Penat. Ya. Ada yang biadab ketika semayang. Ini pun satu hal kelang kabut. Dalam kaedah sembahyang, tuan-tuan nak cepat macam mana pun jangan sampai terburu. Nabi suruh masuk dalam sembahyang dalam keadaan tenang, cool. Jangan kelang kabut terburu-buru macam si kawan ini. Lagi sekali. Nanti saya nak tanya Haji Mahmud boleh buat? Saya kongsikan slide ini sewaktu ceramah Isra Mi'raj. Saya sebut sewaktu Nabi naik ke langit, antara perkara yang memujakan Nabi, yang menimbulkan keterpujaan Nabi, Nabi tengok ibadah para malaikat. Nabi tengok ada malaikat yang qiyam, tak bergerak-gerak. Nabi tengok malaikat yang rokok, tak angkat-angkat kepala. Nabi tengok malaikat yang sujud, penuh ketundukan. Nabi kata, oh bestnya ibadah malaikat macam ni. Sampai Nabi bercakap dalam diri dia, alangkah baiknya kalau ibadah aku juga ada ibadah yang sebegini seperti mana para malaikat. Nabi timbul hasrat begitu sebab tengok cantiknya ibadah malaikat. Saya kata kepada audiens saya, bayangkan kalau ketika itu ada malaikat yang semayang bertamling macam ni. Agak-agak Nabi mau ke tidak? Ataupun ada dalam kitab fiqh rukun sembahyang, syarat sah sembahyang, rukun sembahyang, tamling serta tamak-ninah. Apa macam tu? Budak-budak yang taekwondo, yang geng-geng silat boleh lah. Kena kita yang umur 30 ke atas, berat pula 60 gram. Apa macam mau tamling? Kalau katalah ada rukun tamling serta tamak-ninah, tuan-tuan, orang lelaki tak boleh sembahyang pakai sarung dia. Kena pakai boxer, kena pakai seluar pendek, kena pakai seluar track di dalam. Tak boleh biasa-biasa sudah. Sebab takut-takut bila bertamling terlungkup kain di kepala, terlekat di serban lagi, begitu sudah. Apa yang dibawa tinggal. Nampak? Sengsaranya itu kalau bertamling. Sebaik tak ada syarat ataupun rukun sembahyang yang menetapkan rukun tamling. Kalau ada, bayangkan kakak-kakak kita bertamling apa macam. Nah, saya ingat kalau yang bertamling yang soft paling akhir tu terjatuh tu rak-rak Quran. Sebab belum profesional lagi. Tadi tak apa diukur. Kalau yang masjid yang ada sliding door, yang cermin kaca pecah habis cermin-cermin. Bahkan ada yang terkeluar barangkali masuk dalam soft perempuan. Kalau Masjid Al-Kausar ni saya sedap bertungging ke bawah ya. Mati begitu gara-gara sembahyang. Cantiknya sembahyang ini jangan dilakukan permainan yang sedemikian. Ya. Melompat pun batal lah, apatah lagi tamling. So jangan bertabiat nak buat geng-geng silat.
Ada sini ni kan, anak-anak titingan ni, champion silat ini, janganlah kau buat ketika sembahyang. Ya, ada yang biadab menyusahkan orang ketika sembahyang. Dia dah tak sembahyang beliau ni, minta duit lagi, minta tol. Selamat siapa yang bagi duit, yang tak bagi ada pula kerja cari tol dalam masjid. Yang senang hati sama dia lepas. Tu dia. Muncul tak tertarik imam saja tu. Yang ni tuan-tuan, kalau di padang mahsyar, satu soft tu tuntut sembahyang tenang dia. Apa macam? Satu soft tu minta, dulu dia tenang kami Ustaz, satu soft kami hilang pahala sembahyang berjemaah gitu saja. Gara-gara dia punya hal. Dia ambil pahala. Jahatnya kaki. Ya. Ada yang sembahyang sambil lewat, bahkan memeningkan kepala kita. Dah tak pakai telekung, tak apalah, kita kata dia ikut mazhab lain barangkali. Tiba-tiba mula. Ini memerlukan kemahiran mata dengan cepat. Muncul juga tak ada cara sembahyang begitu. Oh tidak, sakit pinggang kita semua. Ini semua gimnastik dia boleh buat. Pening kepala. Ya. Bahkan ada yang bergaduh ketika sembahyang. Bergaduh dalam sembahyang, boleh bergaduh. Mencari pasal lagi tu yang baju putih ni. Oh, sengaja dikasih langgar. Pusingnya. Tak apa, baju hitam bilang jaga kau. Tuan, itu gambaran mempersendakan ibadah, mempermainkan ibadah. Sembahyang bukan begitu, ya. Tapi kalau boleh sembahyang dalam keadaan khusyuk dan cantik seperti anak ini, kucing ni macam nak puas hati bersama dia. Dia sembahyang cantik dah, cuma satu dia bawa binatang ke masjid. Binatang ni pun macam ada benda nak selesai. Minta tak dapat. Dah kali. Tapi saya kagum dengan budak ni, dia relax. Dia tidak berpuntau, bersilat, berkungfu bah. Kalau kita mungkin begini lah. Tapi dia relax. Kucing masih belum puas hati. Lagi sekali. Tengok daripada tepi ni tuan-tuan, macam sama besar baju orang. Macam sama besar saja orang. Sebab tu saya terfikir balik, mujurlah alhamdulillah Tuhan jadikan haiwan peliharaan manusia ini saiz-saiz macam kucing saja, ataupun paling kecil daripada kucing, hamster, rabbit, kan? Itulah barangkali pet-pets manusia. Kalau Tuhan jadikan haiwan peliharaan ni badak sungguh, apa macam? Badak sungguh tu mau berkawan, saya tu mau bergumul-gumul, tapi badan yang set badak sungguh tu tuan, digesek-gesek kita begitu apa jadi? Alhamdulillah lah Tuhan jadikan binatang peliharaan ni binatang seperti kucing dan sebagainya. Bahkanlah kalau boleh jadi imam, ya, boleh jadi imam macam budak ini. Belakang tu bukan orang-orang biasa, gurunya, bapaknya, abang-abang, datuk dia. Kalau boleh sampai ke tahap tu ibadah yang boleh kita buat. Ya, jangan sampai merosakkan ibadah seperti mana yang Syiah lakukan sekarang.
Saya kongsikan bab Syiah ini sebab mereka sekarang secara terang-terangan sudah mengisytihar diri mereka secara rasmi di Malaysia. Siapa yang ikuti perkembangan, dia sudah sampai tahap minta untuk dirasti daftarkan pertubuhan Syiah Malaysia kepada Rus untuk didaftarkan secara rasmi. Dia siap declare ahli dia 300,000. 10 tahun dah dia bergerak, sekarang dia isytihar. Tuan-tuan, ya, bahkan dalam internet dia publish secara international pembukaan surau Imam Mahdi di Malaysia. Direct. Ini rakaman ketika bulan Syaban. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan dengar dia punya qomat. Panjangnya qomat. Tambah lagi hayya ala khairil amal. Itu qomat, tuan tengok semayang. Semayang zuhur ya, semayang zuhur. Dah berluasa tuan-tuan di Malaysia. Cerita ni cerita benar, bukan kita kecoh. Ya. Tuan-tuan ketawa yang dia orang sembahyang macam tu. Yang duduk belakang tu profesor-profesor, doktor-doktor, pensyarah-pensyarah. Bukan orang biasa. Tapi kenapa dia orang boleh terpengaruh dengan pemikiran yang sebegitu? Ini yang menakutkan kita. Dia masuk ke pusat-pusat pengajian tinggi, di Gombak, di universiti. Kalau di Sabah ni di UMS tempatnya. Kita bimbang anak-anak kita yang belajar di sana. Saya tak sangka kawan yang pernah tinggal satu rumah sewa dengan saya dikenal. Awal Ramadan baru ni meninggal. Dia lebih senior dengan saya, lebih kurang dalam 8 hingga 9 tahun. Dapat berita kata dia meninggal. Dia wasiat pada isteri dia untuk diuruskan jenazah dia seperti mana atur cara Syiah. Bini dia pun pendukung Syiah dikenal. Apa yang dibuat? Selesai dimandikan, taruh garam pada bahagian-bahagian tertentu di anggota badan. Taruh garam. Lepas itu disembahyangkan dengan cara Syiah di rumah dia. Grup Syiah datang sembahyang jenazah cara dia. Barulah pergi ke masjid disembahyangkan untuk kali yang kedua. Sampai di tanah kubur, datang imam Syiah dia baca talqin 2 kali. Baca talqin 2 kali. Dan yang peliknya, sewaktu disebut nama si mati, kan biasa kita dengar imam akan sebut, "Hei Abdullah binti Aminah," dia akan sebut nama si mati dan juga nama mamanya. Ada satu orang yang bertugas untuk kejutkan si mati. Dia kocak badan. Asal sebut nama kawan tu saja, dia kocak badan, kocak badan, kocak badan. Orang tengok semua bukan pelik. Barulah dimasukkan dalam kubur. Barulah ditalqinkan pula oleh imam biasa. Pelik tu. Belum lagi yang jenis semayang taruh batu di depan. Belum lagi ni. Siapa tak tertarik dengan ajaran Syiah? Dia bilang semayang 3 waktu kan? Kamu semayang 5 waktu ni apa cerita? Kami 3 dia bilang. Dalam Quran sebut 3. Siapa tak mau diskaun? Lepas tu boleh jamak qasar lagi sepanjang umur. Seumur hidup boleh jamak qasar. Sebab dia bilang daripada dunia sebelum kita mati, kita dalam tempoh permusafiran untuk menuju ke alam akhirat. Jadi boleh qasar sepanjang hayat. Siapa tak mau? Dalam bab menikah, ini paling ramai lelaki. Boleh nikah mut'ah, nikah kontrak. Aku nikah perempuan ini dengan mas kahwin RM80 untuk tempoh semalaman.
dalam syariat dia. Ada imam dia yang menikahkan pasangan ini, tak ada beza dengan persudahan, tiada beza dengan perselingkuhan, dengan perzinahan. Cuma dia kosmetikkan saja dengan nilai agama. Siapa tahu? Sedangkan Islam haram benda ini sebab memperdagangkan wanita. Jadi ini benda mereka yang mempermain-mainkan agama, seperti mana yang diperingatkan oleh Allah dalam surah ataupun dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya itulah antara benda yang boleh kita jadikan perhatian dan peringatan bersama. Mudah-mudahan sambutan nuzul Al-Quran dan juga penghayatan keindahan Al-Quran kita pada malam ini, pada pagi ini, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan dan keburukan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.